Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita berkumpul pada hari ini bagi meneruskan sesi perbincangan menelaah segala isi kandungan kitab nasihat-nasihat yang terdapat di dalam kitab Duhai Hatiku Ingatlah Allah. InsyaAllah seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita mulakan dengan bacaan ummul kitab, berselawat ke atas baginda Rasulullah, dan juga kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cuba belajar, apa yang cuba kita kaji memberi manfaat kepada kita, dipermudahkan Allah untuk kita faham dengan sebenar-benar faham, insya-Allah, amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Rasulullah Habibullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur kita, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati hidup kita dan dipermudahkan urusan pelajaran kita, insya-Allah, amin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, moga-moga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah. Insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kita, kajian kita di dalam kitab Duhai Hatiku Ingatlah Allah pada muka surat 6, insya-Allah. Pada sesi yang lepas kita telah berbincang bersedikit mengenai iman, dan hari ini kita, insya-Allah, kita akan sambung sedikit juga mengenai iman. Baik, mari kita sama-sama lihat apa yang dikatakan oleh pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, keimanan adalah mempercayai, membenarkan dan menerima akan kesempurnaan, kebenaran dan hak ketuhanan Allah yang merangkumi zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya, hukum dan perintahnya. Saya ulang secara ringkas. Di sini pengarang menyampaikan bahawa iman itu bukan saja kita mempercayai, membenarkan
tetapi kita juga menerima akan kesempurnaan serta kebenaran hak ketuhanan tadi yang merangkumi akan zat Allah. Sudah tentu kita beriman bahawa Allah SWT itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada dua dan tidak ada sekutu. Baik, sifatnya yang maha sempurna, asma'nya yang maha sempurna, yakni nama-nama Allah, af'alnya ni, perbuatan Allah tak ada satu pun yang cacat, semuanya maha sempurna. Seperti mana kita dalam zikir kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Kita nafikan Allah itu daripada sebarang kelemahan. Subhanallah, maha suci Allah, yang maha suci daripada kelemahan, sama ada dari segi sifatnya ataupun perbuatannya, maha suci Allah. Allah Tuhan yang maha sempurna. Baik, kita juga kata pengarang, iman itu kita juga membenarkan, mempercayai dan juga menerima akan kesempurnaan hukum Allah dan perintahnya. Ini dia elemen ataupun komponen-komponen penting di dalam iman. Biasanya kita maklum bahawa iman itu kita mempercayai dengan hati, membenarkan dengan kata-kata dan membuktikan dengan perbuatan, dengan anggota kita, yakni dengan melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Sahih, yang itu benar, tetapi cukup sekadar mempercayai, boleh dikatakan iman seseorang itu mungkin agak tipis kerana pembuktiannya tiada. Dan jika dikatakan mempercayai pula, mempercayai dari segi mana? Bukan sekadar percaya, tetapi dia menerima dan membenarkan segala elemen-elemen yang dikatakan tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan makin mantap iman kita apabila segala aspek tadi kita tauhidkan. InsyaAllah kita pegang kukuh akan kebenarannya. Baik, sambung lagi. Penerimaan akan segala ketentuan dan ketetapan Allah, khususnya pada dirinya, tanpa menyangkal dan menyalahi serta mengingkari akan hukum dan perintah yang diberi, di samping melakukan pengorbanan sama ada harta maupun dirinya untuk kebaikan dan kebaktian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tadi kita dah jelas bahawa iman, kita percaya, kita membenarkan dan kita menerima akan hak-hak Tuhan tadi, yakni zatnya yang esa, sifat dan asma'nya yang maha sempurna, perbuatannya yang maha suci daripada segala kecacatan atau kekurangan, dan hukum dan perintahnya yang maha terbaik untuk membentuk keamanan dan ketenteraman masyarakat di dunia ini, insya-Allah. Tetapi di samping itu, kita juga iman itu, bab kata pengarang, kita juga menerima akan segala ketentuan dan ketetapan hukum dan perintah yang diberi, tanpa kita menyangkal hukum dan perintah, dan juga kita menerima ketetapan dan ketentuan Allah ke atas diri kita, yakni kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Rata-rata daripada kita, kebanyakan kita orang Islam hari ini benar, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman pada hari akhirat, tetapi rukun iman kita yang keenam ini kita selalu terkandas, yakni beriman kepada takdir Allah, baik ataupun buruk ke atas diri kita. Sebenarnya tuan-tuan, takdir Allah ini nampak baik atau buruk, sebenarnya semuanya baik. Kerana apa yang telah, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah, tak ada sesuatu pun yang berlaku ke atas diri orang-orang mukmin melainkan semuanya kebaikan. Allah kurniakan perkara tersebut, sama ada baik atau buruk, semata-mata untuk meningkatkan darjat kita. Jika dikurniakan perkara baik dan kita bersyukur, alhamdulillah, kita berada di landasan yang benar ataupun on the right track. Kita insya-Allah kita akan diangkat darjat kita di sisi Allah kerana kita menerima dan bersyukur di atas kurniaan Allah. Tetapi jika kita ditimpa sesuatu musibah atau takdir yang buruk, walaupun begitu kita tetap membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ya Allah, segala takdir yang menimpa ini
Hamba tahu, hamba yakin semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah tanda rahmat dan kasih sayang-Mu. Kita yakin dengan Allah. Musibah yang ditimpakan ke atas kita itu bukanlah untuk menzalimi, sebaliknya adalah untuk membentuk diri kita menjadi lebih yakin, lebih kuat kebergantungan kita pada Allah. Maka di situlah kebenaran tadi, bahawa takdir yang buruk tadi tu kita tetap beriman kepada Allah. Di sinilah dia. Di sinilah baru seseorang itu dikatakan mukmin yang sebenar-benar mukmin apabila dia telah pun melengkapkan rukun iman yang keenam, menerima takdir Allah yang baik dan buruk. Biasa kita apabila menerima nikmat, alhamdulillah, rata-rata kita tak lupa bersyukur pada Tuhan. Setengah daripada kita ada yang buat majlis kan, kita buat majlis, kita memberi sedekah, kita jamu jiran-jiran kita sebagai tanda syukur, alhamdulillah. Tetapi jarang di antara kita apabila menerima sesuatu ketentuan yang buruk, kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang ada yang setengah daripada kita meronta-ronta, menjerit-jerit, kenapa aku ya Allah? Kenapa saya ya Tuhan? Kenapa tak orang lain yang terima? Seolah-olah Tuhan itu kejam, Tuhan itu tak tahu kita ni sakit. Sebenarnya seolah-olah kita rasa macam Tuhan itu tak pernah pun beri perhatian kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci daripada menzalimi hamba-Nya. Bukankah ada suatu riwayat dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala telah jelas menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman ke atas dirinya dan juga mengharamkan daripada hamba-hambanya melakukan kezaliman. Jadi sebagai Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang bersih daripada kekurangan, yang kita sendiri bertasbih subhanallah, Maha Suci Allah daripada kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala tak mungkir janji. Allah Subhanahu Wa Taala mustahil dia tak tipu hamba-hambanya. Dan juga kita puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana Allah lah Tuhan yang maha sempurna. Maka macam mana boleh terlintas dalam hati kita? Bagaimana kita boleh membiarkan hati kita percaya kepada kata-kata yang sedemikian? Sesungguhnya hal yang demikian itu terbit adalah kerana mainan iblis. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita sambung lagi pada perenggan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keimanan bukanlah suatu yang percuma dan bukan pula suatu yang tidak berharga. Ia amat tinggi nilainya di sisi Tuhan dan amat dihargainya. Sidang penonton, benarlah seperti apa yang telah disampaikan oleh pengarang. Iman ianya merupakan suatu yang sangat mahal, kerana iman merupakan suatu kurniaan yang tak semua orang beruntung memilikinya. Dan orang yang ada iman pun mempunyai beberapa peringkat. Ada yang imannya nipis, ada imannya tebal, dan ada imannya yang mantap lagi jitu. Walau bagaimanapun, apabila kita menyebut tentang iman, ramai di antara kita hari ini leka. Kerana seperti yang dikatakan pengarang, yakni bagi mencapai keimanan harus ada perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan ke atas diri sendiri dan perjuangan menempuh karenah dan liku-liku hidup seharian. Ada kalanya seseorang itu harus mengorbankan keinginan dan keseronokan dirinya bagi mencapai keimanan yang tulen di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia isi penting yang hendak kita fokus, tuan-tuan. Untuk mencapai keimanan, ianya perlu dibuktikan dengan perbuatan. Iman tidak cukup hanya sekadar percaya. Seperti orang bercinta, tuan-tuan. Apakah cukup sekadar menyatakan bahawa si A mencintai si B, si B juga mencintai si A, tanpa ada sebarang pembuktian untuk menghalalkan perhubungan dengan pernikahan, untuk menjadikan mereka, orang kata, membina rumah tangga yang bahagia? Adakah cukup hanya sekadar kata-kata? Begitu juga jika perkara tadi tidak cukup, hal yang sama jugalah dengan keimanan. Iman tidak boleh berhenti
hanya setakat kata-kata saya beriman kepada Tuhan, saya beriman Allah itu satu, sahih. Kita telah mempunyai satu sifat iman, iaitu kita mempercayai. Tetapi seperti yang kita pernah belajar dan kita bincang tadi, iman itu bukan sahaja mempercayai dengan hati, membenarkan dengan lidah, tetapi ia juga dibuktikan dengan anggota. Dan kalau ikutkan tadi, kita ada bincang lebih lagi, iaitu kita menerima tanpa menolak walau sedikit pun dan sebagainya. Baik, jika benar kita mendakwa kita beriman, sahih kita telah mempercayai dengan hati dan kita mendakwanya dengan lidah kita. Tetapi elemen ketiga, kenapa ramai rata-rata di antara kita hari ini gagal ataupun tidak berminat untuk menunjukkan keimanan, membuktikan keimanannya? Ramai di antara kita meninggalkan solat ataupun merasakan solat itu seolah-olah perkara yang ringan sehingga mudah saja ditinggalkan. Puasa kita, ramai yang kalau setakat hari ini kita dengar seperti golongan geng plastik hitam dan sebagainya, kita rasa seolah-olah puasa itu perkara yang membebankan dan meremehkan. Zakat kita culas dalam membayar zakat kita dan sebagainya. Padahal jika benar kita mengakui kita sebagai seorang yang beriman, hal-hal yang sedemikian ini tidak patut berlaku ke atas diri kita sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang mukmin. Sidang penonton yang saya kasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah setakat ini saja untuk sesi kita pada kali ini. Kita akan sambung lagi perbincangan kita di muka surat yang sama, juga perenggan yang sama, insya-Allah pada sesi akan datang. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan berselawat ke atas baginda Rasulullah, insya-Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ingat, bersihkan hati, insyaAllah Allah cintai. Hmm.